Okey, barang siapa yang menggugurkan satu huruf saja daripada dia. Au khaffafa musyaddadan, ataupun dia meringankan sabdu tadi. Sabdu tadi dibaca ringan ya. Bismillah, ada sabdu atas lam kan? Dibaca bismillah. Dia ringankan sabdu tu. Tak, meringankan sabdu. Tadi gugur huruf. Kemudian yang kedua meringankan sabdu. Okey, au abdala harfan. Ataupun dia menukarkan huruf. Dia tukar huruf. Sepatut huruf zal jadi huruf zai. Sepatut huruf tha jadi huruf sin. Biasalah kita cakap Melayu, kita tak perasan makhraj-makhraj tau. Ada yang bahasa Melayu yang kita bercakap tidak ada dalam bahasa Al-Quran. Maka waktu kita nak berhati. Tapi ada yang bahasa Melayu yang kita boleh pakai dengan huruf-huruf Al-Quran. Adalah. Walaupun secara tepatnya kita kena tepatkan lagi. Tapi secara umumnya kita bercakap bahasa Melayu, ada huruf-huruf tu yang memang ada dalam bahasa Arab. Itu senang kita sebut. Bahasa Melayu. Ini kena berhati. Sebab tu kita selalu, yang kebanyakan yang banyak orang buat ialah selalu menukar huruf. Okey, yang akan kita sebut secara terperinci sebentar lagi. Ma'asih hati lisan ni. Dalam keadaan lidah dia boleh sebut. Lidah dia sihat ya. Tak. Dalam keadaan lidah dia boleh sebut, tapi dia sebut salah juga. Maka ini fala lam tasih qiraatuhu. Maka tidak sah bacaan dia. Tak, dia kalau dia memang lidah dia memang tak boleh pergi dah. Tekan perut mana-mana pun, tak tarik lidah dah. Dah tarik telinga dah, tak boleh nak sebut juga. Tak boleh buat apa lah. Tak, ada satu orang tu, ni ramai lah, anak murid saya sendiri pun ada kisah, tak boleh sebut huruf ra. Ra kan dia ada getar kan. Kadang-kadang orang tak boleh sebut ra, dia sebut ra. Bismillahirrahmanirrahim. Yalah, ni kadang-kadang benda ni semula jadi daripada awal. Pengalaman ada anak murid saya memang tak boleh sebut ra. Ra boleh sebut. Tapi bila kita kata dalam sudut talaqi musyafahah, kita letakkan di mana tempat tu dia punya makhraj. Dia jadi masalah yang pertama sekali, kita tak tahu kedudukan huruf tu. Setiap huruf dia ada kedudukan dia. Nak letak kat mana lidah tu. Kalau betul tempat lidah sebut, kalau betul lidah tu letak dekat mana, maka sebut tu huruf insya-Allah boleh betul. Maka alhamdulillah selepas latih tu dia boleh sebut huruf ra. Yang tak tahannya bila boleh sebut huruf ra, bila huruf ghain pun nak sebut ra juga. Tak. Patut ghairi nak kata bolehnya ra, dia sebut rai juga. Tak tahan. Mana nak kata boleh. Ada satu kisah di negara Arab, dia belajar untuk guru Arab lah, tak boleh sebut huruf ra. Anak dua dah, tak boleh sebut ra. Dia penyakit, mungkin masalah daripada awal. Maka syekh tu dah geram sangat. Syekh kata, apa kalau kamu pergi kat luar masjid, ambil selipar kat aku. Tolong ambil selipar aku jap. Maka kita dah ambil lah, memang kita khidmat kepada syekh kan. Ambil selipar, syekh ambil selipar, dia ketuk kepala orang ni. Ketuk kepala kawan ni, anak dua dah. Allah, menangis kawan ni. Menangis balik. Balik menangis. Maka datang minggu depan jumpa syekh, boleh sebut lah, automatik boleh sebut ra. Boleh sebut alhamdulillah, berkat. Dan kadang-kadang guru gitulah, dia pelik sikit cara dia, tapi keberkatan doa dia. Dia doa dia. Itu hebat doa-doa guru-guru ni. Saya kalau masa di Mesir dulu, sangat-sangat menantikan doa daripada guru secara langsung. Tak, kita suka dengan doa dia. Kerana payah juga nak jumpa. Tak, doa dia tu berkat insya-Allah. Orang-orang yang selalu baca Quran, berzikir. Teringat macam mana kisah Imam Malik. Imam Malik ni dia seorang alim lah, semua kenal mazhab, imam mazhab. Imam Malik ni orang yang dia orang yang alim tapi gaya dia macam orang sultan, gaya dia. Macam raja lah. Dengan pakaiannya, dengan bodyguardnya Imam Malik. Dan kalau tuan-tuan nak jumpa dia, payahlah. Nak jumpa kat pasar, payah. Kalau tuan-tuan tanya ilmu di pasar, dia tak jawab. Tuan-tuan boleh jumpa dia di masjid, bolehlah jumpa. Tak, maknanya ilmu tu sangat-sangat dijaga, dihormati. Satu hari anak murid dia jumpa dia. Ni baru nak belajar ni, Amr bin Hisham. Hebat, jadi muhaddis. Hafiz, hafal hadis. Lebih daripada 50,000, 100,000. Hafiz. Zaman kita hafiz hafal Quran. Sebab apa? Sebab dulu ramai sangat hafal Quran. Semua hafal Quran. Jadi tak perlu gelar hafiz. Sekarang ni orang nak hafal Quran pun malas. Tak, rumah kita mungkin seorang tidak ada yang hafal Quran. Jadi orang hafal Quran dan mutaakhir ni kena panggil hafiz juga. Macam mana? Tak apalah. Amr bin Hisham ni ayah dia jual rumah. Tuan-tuan, gadai rumah semata-mata nak suruh anak dia belajar dengan Imam Malik. Tak ada orang gadai rumah nak belajar ilmu tak. Kalau kita jual rumah, jual juga.
Tapi lebih besar lagi lepas tu. Maka jumpa Imam Malik. Aku nak belajar hadis denganmu, kata Amr bin Hisham. Imam Malik kata tak apa, baca hadis. Imam Malik suruh baca hadis. Maka Amr bin Hisham kata, la. Hadis ni, kamu yang kena baca hadis kat aku. Oh, Amr bin Hisham dia nak biar Imam Malik tolong baca hadis kat aku, biar sampai kat aku. Aku ambil hadis ni daripada Imam Malik ambil daripada guru Nafi', ambil daripada guru sampai Rasulullah. Macam tu dia nak. Dia nak sanad tu, dia nak salasilah tu. Imam Malik ni bukan orang biasa, bukan sembarangan. Imam Malik panggil bodyguard tolong rotang dia, budak ni. Rotang 15 rotang. Amr bin Hisham kena rotang 15 kali rotan. Amr bin Hisham menangis. Amr bin Hisham. Imam Malik kata, sakit ke? Sakitlah tuan. Tak, saya gadai rumah nak belajar hadis dengan tuan, tiba-tiba tuan rotan saya. Tak, Imam Malik ni. Kemudian Imam Malik kata, apalah, apa kamu nak denda aku? Maka Amr bin Hisham kata, tuan wajib baca hadis kat saya 15 kali hadis. 15 hadis. Sebab apa? Sebab 15 kali rotan. Maka Imam Malik bacalah hadis, sehari satu hadis. Lepas habis hadis 15 hadis, Amr bin Hisham kata, tuan, saya nak rotan sekali lagi. Sebab apa? Sebab saya nak satu hadis lagi. Mana cara pelajaran dia pelik. Tuan-tuan, untung hari ini saya tak buat rotan mari sini. Tak, saya tak buat rotan, alhamdulillah, insya-Allah. Nak cerita ni, ilmu tu dihormati begitu. Tu cerita Imam Malik lah. Okey. Kita faham dah kata-kata kata-kata daripada Al-Imam Nawawi. Okey. Okey, kini kita baca sikitlah. Ni pelajar cara mengambil bacaan Quran. Quran kalau boleh kita ambil daripada mulut guru. Daripada biar ada guru yang cek bacaan kita betul-betul. Hari ini kita tak sempat seorang-seorang ramai. Memang tak sempat 2-3 jam tak sempat. Tak apa, kita buat secara umum dulu hari ini. Kurang-kurangnya kita dah tahu di mana kesalahan-kesalahan yang boleh menyebabkan sah batalnya solat kita. Kemudian guru mendengar bacaan pelajar, kemudian membetulkannya. Dulu zaman Nabi, Jibril baca Al-Quran, Nabi tiru Jibril baca. Jibril baca sepotong Al-Quran, Nabi ikut. Kemudian Nabi baca para sahabat begitu. Dan para sahabat dia mampu mengikut Nabi baca dengan sempurna. Walaupun tak macam Nabi, tapi dia boleh cuba ikut. Dia orang Arab. Adapun berlaku zaman selepas itu, hari ini, murid belum tentu mampu ikut guru baca. Tak, kalau seorang guru tu baca sepotong ayat, belum tentu murid tu boleh ikut. Kan? Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha siraja. Murid belum tentu boleh ikut guru baca. Mana sekarang ni murid baca, guru tegur. Adapun yang terbaik kita gabungkan kedua-duanya. Okey. Ini sanad ni salah silah lah, kita ambil Al-Quran. Kalau boleh biar kita baca Al-Quran di hadapan guru yang sanadnya bersambung dengan Rasulullah sekurang-kurangnya. Bukanlah nak sanad tu tak wajib, tapi dia menjadi orang kata apa, satu pengiktirafan, kepuasan lah bagi orang yang belajar Al-Quran. Sekurang-kurangnya biar ada jugalah sanad Al-Fatihah. Tak, baru ni Syekh Qurayyim Rajih daripada Syria kan, kalau tuan-tuan tengok video, dia ada ijazahkan Al-Fatihah kepada masjid ni. Tapi secara umum begitu. Kalau nak terbaik lagi, kita baca seorang-seorang. Okey. Kemudian kita masuk bab kesalahan dalam baca Al-Quran. Okey. Ni kesalahan ni mengikut ulama tajwid. Dalam ulama tajwid, kesalahan ni ada dua. Satu dipanggil kesalahan jali. Kesalahan apa, tuan-tuan? Kesalahan jali. Kesalahan jali ni maknanya kesalahan yang jelas. Kesalahan yang nyata. Kalau senang nak faham ginilah. Semua orang pun boleh kenal. Tok guru Quran pun tahu dia baca salah. Kita orang awam pun tahu salah dia baca. Umpama alhamdulillahi rabbil alamin. Salah tak? Salah lah, kalau kata betul pelik juga. Tak, maknanya kita mendalami Quran ni, kita tahu salah. Siratal ladzina an'amtu alaihim. Semua tahu salah. Maknanya ni kesalahan yang jelas, kesalahan yang nyata. Tak, antaranya tukar baris, menukar huruf, dan kesalahan ini membawa kepada haram, membawa kepada berdosa. Okey.
Kemudian kesalahan yang kedua dipanggil kesalahan khafi. Kesalahan yang tersembunyi. Hanya orang-orang yang mendalami Quran, dia tahu salah baca tadi. Tak. Dia tahu kesalahan baca tadi. Okey, contoh siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Umpamanya tempat-tempat yang tak perlu dengung dia pergi dengung. Alaihim ghairi satu. Tak waladdall selagi tak habis nyawa, selagi tak habis nafas dipanjangkan juga. Ni satu kesalahan yang kadang-kadang orang-orang awam dia tak perasan. Tak. Ni kesalahan dalam tajwid. Okey. Yang kedua, di sana ada kesalahan mengikut ulama-ulama fiqh pula. Ulama fiqh dia senang je. Dia tak payah. Bukan payah macam mana begini. Kesalahan yang dikata yang yughayyirul makna, yang berubah makna, tak sah lalu solat. Berdosa dan batal solat. Yuhilul makna dalam mazhab Syafi'i sebut. Sama ada makna tu tukar kepada makna lain ataupun tak ada makna langsung. Dalam kamus mencari tak jumpa. Dan makna asal dah tidak ada. Maka kesalahan ini berdosa dan boleh menyebabkan batalat. Batalnya solat je. Okey, dalam tajwid kita nampak dah. Kedua, dalam fiqh kesalahan yang ubah makna. Kita akan tunjuk contoh-contoh dalam Fatihah nanti macam mana kesalahan yang boleh berubah makna. Okey, kesalahan yang tak ubah makna tak batal solat. Contoh waladdallin. Waladdall tu berapa harakat? 6 harakat. Waladdall. Dia baca 2 je. Waladdallin. Dalam fiqh tak ada masalah. Solat dia sah lagi. Tak. Adapun dalam tajwid dia bincanglah. Dalam kitab fiqh sebut juga sebenarnya bahayalah. Dia kata yukhsha ayyu'a, takut dosa. Sebab bila mak tak sampai dia punya maksud tu, kalau dalam kita mendalami dia tak sampai maksud yang sebenar. Tapi solat sah. Okey. Itu dari segi kesalahan kita nampak dah.